Hello semua, selamat datang ke channel saya Koji Jepang. Terutama hari ini sangat spesial. Terutama hari ini Kairu Jamain. Boleh tak abang memperkenalkan diri kepada para penonton channel ini? Okey, terima kasih Koji daripada Jepun. Hmm, Sama-sama. Okey. Nama saya Muhammad Khairul bin Jamain. So berumur 29 tahun. Hmm. So bekas backpacker lah, seorang mengembara selama 3 tahun 3 tahun setengah, dan saya pernah berada di Jepun selama 3 bulan. Dan Oh, sekarang menetap di Malaysia, and then buat bisnes tentang travel. travel. Oh, ramai follower saya hantar message macam Koji harus buat collab dengan abang Kairu. Oh, Dan okay. dan mereka hantar beberapa soalan tentang pelancongan Jepun macam tempat yang menarik di Jepun. Macam-macam. Jadi saya ingin tanya beberapa soalan. Tapi saya disclaimer awal, saya akan cakap Hmm. apa yang saya tahu je. Hmm. Sebab takutlah saya tersilap cakap. Okey, okey. Boleh, boleh. Apakah yang orang Malaysia harus buat sebelum pergi ke Jepun? Oh, okay. Apa Hmm. yang orang Malaysia harus buat sebelum dia nak travel ke Hmm. Jepun? Okay, the first kali adalah dia kena study tentang currency lah, Hmm. sebab yen dan juga ringgit Malaysia sangat-sangat Hmm. berbeza, and so yen lebih tinggi, lebih Hmm. mahal. So macam 1000 yen persamaan dengan lebih kurang Malaysia 30 Hmm. sekarang mungkin 40 ringgit. So itu first yang kita kena tahulah. Selain tu adalah flight ticket, and then flight ticket kena cari yang, Hmm. kalau nak jimat kena cari yang paling murah lah, Hmm. dan juga internet. So kalau dekat Malaysia, Hmm. internet ataupun wifi adalah Hmm. agak murah, tapi Hmm. di Jepun mahal. Ini apa Yeah. yang Hmm. yang saya datang 2016 pada bulan 3 Hmm. sampai bulan 6. So memang masa saya dekat sana pun memang saya banyak guna wifi daripada Hmm. Lawson dan juga Family Mart. Ah. Dia ada free dekat situ sejam ke 2 jam, saya Hmm. saya tak ingat. So memang itulah yang saya guna sebab saya nak jimat. So the first thing adalah check the currency, sebab kalau compare dengan Jepun, bagi Hmm. kita agak mahal. Tapi mungkin bagi penduduk Jepun, 1000 yen tu adalah biasa kan. Tapi Hmm. kalau dekat Malaysia, 1000 yen tu persamaan lebih kurang RM40. Hmm. Itu antara persediaan, dan selain tu sebenarnya kena check weather, kena check cuaca juga. Sebab Jepun dia ada 4 season. Hmm. Dia ada musim bunga, dia ada musim panas, musim luruh dan juga musim sejuk. So kena pilih untuk pemakaian yang betul. Ketika abang datang ke Jepun, pada masa tu masih sejuk ke? Betul, masa tu Hmm. masih sejuk. Masa tu musim bunga, dan Hmm. nak ke musim 4 lah. Musim 4 saya sempat lah tengok sakura Hmm. kan, bunga sakura. Cantik. Soalan seterusnya, susah ke untuk mencari makanan halal dan masjid di Jepun? Oh, okey. Hmm. Soalan yang sangat bagus. Sebenarnya memang agak susah untuk cari Hmm. makanan halal, terutama kalau kita berada di luar bandar kan. Ya, Jadi kalau betul. kita berada dekat Kobe, Kobe ada first masjid di Jepun. Sekitar situ memang senang. Di Tokyo ataupun di Osaka memang agak-agak senang. Tapi macam saya banyak pergi ke area Shikoku. Sebab saya sebulan lebih saya berada di area Shikoku, Hmm. dekat area Kochi. Hmm. So memang agak susah untuk cari makanan halal. Tapi kebanyakannya saya akan makan apa tu? Onigiri Onigiri. onigiri tuna dekat Family Mart. Lepas tu kalau boleh pun pergi, sebab a good thingnya pasal Jepun ni adalah kalau dia restoran seafood, dia akan jual seafood sahaja. Yang saya tahulah masa saya dekat sana. So sebab seafood halal untuk Muslim. So saya akan pergi dekat situlah.
compare tempat-tempat lain kan. Untuk masjid, shrine banyak, banyak. Shrine dan juga temple banyak, tapi untuk masjid pun sama, hanya di bandar-bandar besar sahaja. Kalau di luar memang saya belum jumpa lagi lah kalau di luar. Okey, soalan seterusnya, adakah culture shock sebagai orang Malaysia sepanjang berada di Jepun? Mungkin tak sangat sebab saya suka anime. Saya suka tengok anime. Bila saya sampai sana, saya rasa the vibe anime, persekitaran mengenai anime tu dia sangat relate dengan culture Jepun. Macam berbasikal di tepi sungai, and then kita baring dekat tepi sungai kan dengan basikal. So rasa macam dia tak terlalu lah. Cuma mungkin dari segi cuaca mungkin sedikit culture shock lah, sebab Malaysia panas dan hujan, dia lembap. So bila dekat sana tak terlalu banyak, tapi lebih banyak excited. Sebab sana banyak benda yang menarik, banyak benda baru untuk macam saya orang Malaysia, banyak benda baru yang kita boleh belajar daripada orang-orang dekat sana. So sebagai contoh, masa saya berada dekat Kochi ataupun Shimanto tu, saya belajar tentang aquaponik dengan orang kampung di sana. Dia membuat sistem aquaponik tu. Benda tu menarik lah bagi saya, sebab pertama kali saya melihat dan saya melihat di Jepun kan. So memang sangat-sangat menarik lah. Sebaliknya, saya akan mengalami banyak culture shock tahun depan di Malaysia kerana berbeza kan? Ya, betul. Bagaimana abang berkomunikasi dengan orang Jepun, dan orang Jepun open minded kah? Oh, okay. First sampai, sebelum saya sampai di Jepun, semasa saya travel di Thailand, saya dah berkenalan dengan seorang gadis Jepun. So dialah yang banyak bantu saya. Kita orang chat melalui Facebook Messenger. So, tapi masa tu memang saya tak pandai berbahasa Jepun. Jadi bila sampai dekat sana, baru saya belajar sedikit-sedikit. So bila saya tinggal, bila saya bercakap dengan orang-orang di sana, ada satu ketika tu, saya ingat lagi, semasa saya di Kobe, betul-betul di bandar Kobe, di Lawson tak silap, kan biasanya tepi Lawson tu ada tempat untuk hisap rokok. Saya hisap rokok, and then ada seorang orang Jepun datang dan bersembang dengan saya, tapi macam ayam dan itik. So dia bercakap bahasa Jepun, saya bercakap bahasa Inggeris lah masa tu. Tapi the best moment dia adalah, walaupun tak faham, tapi kami masing-masing ketawa. Sebab masing-masing merasakan benda tu sangat lucu. Itu yang menarik. So sejak tu saya belajar bahasa Jepun, dan setiap perkataan yang saya tahu, macam atsui, lepas tu onakasuita, onakaipai, watashiwa Malaysia kara, tak ingat dah. Ia saya akan tulis. Saya akan tulis dekat dalam buku kecil saya, supaya saya boleh tengok, dan sebelum tidur saya akan baca. So dari situ saya belajar. Dalam sebulan lebih je saya dah faham ataupun saya dah boleh berkomunikasi dalam bahasa Jepun secara basic. Kan dia ada hiragana, katakana, ada satu lagi apa. Tapi untuk baca saya tak faham. Tapi untuk bercakap saya boleh pada ketika itu. So bahasa Jepun bukanlah bahasa yang sangat susah untuk kita belajar sebenarnya. Sebab kalau Koji dengar bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia adalah bahasa yang sangat cute. Bagi saya dengar bahasa Jepun pun yang sangat cute. Ya ke? Sangat seronok untuk belajar bahasa Melayu. Betul, sangat seronok. Sebab dia saya rasa bahasa Jepun tu more polite, more sopan. Adakah pengalaman manis dan pengalaman pahit di Jepun? Pengalaman manis, banyaklah pengalaman manis. Pengalaman pahit tu rasanya tak ada sangat. Pengalaman manis adalah
Boleh ke bagi tahu? Okay, ini cerita lama lah. Pengalaman manis tu saya pernah berkenalan dengan seorang gadis di Osaka University. So dia belajar di sana dan masa tu saya tinggal di Osaka University. Dia punya dorm dia, dorm untuk student, untuk student tinggalan dekat sana. So tapi dorm dia adalah dorm yang paling tertua masa tu saya tinggal, sebab dekat situ macam sebagai orang luar kita boleh masuk dan kita boleh tidur dekat sana. So masa tu berkenalan dengan seorang gadis Jepun tu lah, dan dia bawa saya jalan-jalan dan dia tunjukkan di sekitar Osaka tu apa yang bukan Osaka, Kyoto. Yes, Kyoto. Sorry. Kyoto University. Ya, Kyoto University ada satu dorm, ada. Yang sangat lama. So saya pernah tinggal dekat situ. Masa tu saya seorang je orang luar. Tapi menarik, pengalaman tu sangat seronok sebab kita dekat dengan student-student lokal kan. Dan masa tu diorang ada buat pesta untuk dorm tu. So dia lah yang banyak ajar saya dan bawa saya jalan-jalan. Dia pengalaman yang manis lah sebab saya boleh berkenalan dan lebih dekat dengan dia. Pengalaman pahit rasanya macam tak ada. Sekejap, saya kena ingat balik. Rasanya tak ada kot, tak ada. Semua dekat sana semua berjalan dengan lancar lah. Habis-habis tu mungkin tak cukup duit. Itu sahaja. Itu saja. Pada masa tu, abang jatuh cinta dengan gadis itu ke? Mungkin. Mungkin, maybe. Abang pernah mengalami mandi di Jepun macam onsen? Pernah. Apa perasaan pada masa tu? First adalah malu lah. Malu. Malu. First sebab macam saya orang Malaysia, so biasanya kita untuk mandi is more privacy and more privacy untuk orang Malaysia. Tapi first tu semasa saya buat volunteer di Shimanto, nama tempat tu Shimanto, nama tempat tu Yamamizuki. So dia macam resort sebab maksud Yama gunung, Mizu air, kalau tak apa silap saya. So dia ada apa onsen dekat situ lah. Jadi biasanya bila malam macam saya akan mandi seorang apa semua. Tapi ada satu hari tu saya mandi dengan owner dia. Owner dia kan. Nama dia Ma. Nama dia saya panggil Ma lah kan. Dan the first tu malu lah sebenarnya. The first malu. sebab kita tak apa biasa. Tapi bila dah kita faham dia punya culture dia macam ni, budaya dia macam ni apa semua, so kita rasa macam okey sebenarnya. Itu pengalaman saya lah, saya punya pengalaman lah. Soalan seterusnya, bolehkah bagi tahu tempat paling cantik tapi murah di Jepun? Tempat paling cantik tapi sangat murah di Jepun. Sangat murah. Okey. Saya rasa Kyoto antara tempat yang cantik bagi saya. Sebab Kyoto dipenuhi dengan budaya. Jepun punya budaya. So dari segi seni bina, dari segi shrine, dari segi buluh tu, lupa nama tempat tu, sungai tu, memang sangat-sangat menarik dan semuanya tak terlalu mahal dan hanya perlu jalan kaki je ataupun naik bas, ataupun hanya naik bas di sana, dan naik bas ni tidaklah mahal kan sebab dia dekat. So macam saya masuk museum manga dekat Kyoto. So tidak terlalu mahal sebenarnya. Dan untuk orang yang nak pergi ataupun rakyat Malaysia yang nak pergi ke Jepun untuk travel ataupun backpack, salah satu tempat yang saya suggestkan ataupun saya recommendkan adalah di Kyoto. Sebab dekat sana kita boleh tengok budaya, kita boleh tengok alam semula jadi, dan juga macam-macam. Nak sewa kimono pun boleh dekat sana. So ramai orang yang pakai. So memang cantik sebenarnya. Kyoto adalah macam daerah
macam Melaka versi Jepun. Ya betul. Seorang ini juga sangat ramai perempuan antara seorang ini. Selamat atau bahaya ke seorang perempuan pergi ke Jepun sebagai untuk pelancongan? Untuk soalan dia adalah untuk perempuan yang nak travel ataupun melancong ke Jepun seorang diri, selamat ataupun tidak. Betul jawapan saya adalah sangat selamat. Sangat selamat. Based on pengalaman saya, experience saya, sepanjang saya travel di banyak buah negara, so Jepun adalah antara negara yang paling selamat dari segi secure lah, dari segi keselamatan. So maksudnya dari segi kadar jenayah. So memang sangat-sangat okey. So untuk korang yang nak travel ke Jepun, especially perempuan, tak kisahlah tiba-tiba nak cari experience untuk travel solo, pergi. Memang sangat-sangat menarik, and then pengalaman dia sangat-sangat best, terbaik. Follower dalam YouTube saya dan Instagram saya ada ramai perempuan juga, jadi bolehlah pergi ke Jepun. Boleh. Jangan risaulah. Jangan risau, betul. Cuma risau tersangkut je dengan orang Jepun nanti. Terima kasih abang kerana datang ke channel saya. Okay, thank you kepada Koji ataupun Karim sebab bersama-sama invite saya untuk kita collab bersama. Dan korang yang dah menonton YouTube channel Koji, jangan lupa share, like dan subscribe. Support Koji untuk datang ke Malaysia. Dan bila dia datang nanti korang tunjukkanlah the real Malaysia, apa yang best tentang Malaysia dari segi makanan, tempat dan juga budaya. So biar dia merasa sendiri pengalaman dia dekat Malaysia, dan mungkin tiba-tiba boleh kahwin dengan orang Malaysia. Okay, itu saja. Okay, terima kasih. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Jumpa lagi semua. Bye-bye. Terima kasih.